So guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama aku lagi Bang Yas di channel Bang Yas ni guys. So guys, kepada korang yang dah subscribe dekat channel ni, terima kasih banyak-banyak. Dan kepada korang yang belum subscribe tu, boleh tekan subscribe lah. Dan thank you banyak-banyak kepada korang yang dah support aku. Sekarang dah masuk ke 2K subscriber. So guys, untuk video kali ni sedikit special sebabnya aku hari ni dah berjaya upgrade aku punya PC. So untuk kedai ni aku ambil dengan racun tag lah, sebabnya rasa racun tag antara yang trusted seller. So guys, untuk PC ni aku dekat Jeli dan racun tag dekat Shah Alam. Aku order di Shopee dan menggunakan post. Post tu sampai dalam masa 2 hari saja. Maksudnya semalam dia post dan barang tu sampai ke Jeli pada hari Jumaat. Dia post hari Khamis, barang tu sampai hari Jumaat. Dia gunakan JNT lah. So bagi aku packaging ni sangat okey dan sangat sangat safety lah. Dia punya packaging tu dia dengan ada bubble wrap yang tebal, memang tebal gila bubble wrap. Aku collect bubble wrap semua tu, dapat satu bag plastik sampah tu dan simpan lah untuk guna nanti kalau nak post barang semua kan. Simpan dan memang banyak gila dia punya wrap tu. Bubble wrap dia tu memang tebal gila lah. Dan dia bagi semua kotak-kotak lah. Barang yang aku beli tu ada bagi. Okey, untuk harga dia adalah 2999 dan tambah shipping semua pergi dekat 3000 lah. RM3,000 lah. Okey guys, untuk mobo ni dia bagi yang jenis jenama MSI. Dia bagi aku MSI dan jenis B550M Pro VDH Wi-Fi. Dia kata ada Wi-Fi lah kat sini. Maksudnya aku tak perlu beli adapter card lah untuk Wi-Fi, tapi aku tak guna pun. Jadi sebab dia package dia datang macam ni, so memang aku ambil yang macam ni terus lah. B550M. Untuk motherboard aku sebenarnya noob kalau bab PC sekarang lah. Kalau aku dulu memang aku suka lah bab PC ni. Kalau 10 tahun dulu sebab tu PC aku yang lama tu ada pakai i5 3rd gen DDR3. Memang PC lama gila lah. Kalau sekarang ni nilai dia tak sampai 1000 lah kalau korang beli set second hand tu. Jadi PC aku tu memang sangat lama gila lah. Dan bila buat kerja Premiere semua tu memang sedikit slow lah. So guys, aku ni adalah peminat tegar Intel. Memang kalau upgrade PC pun daripada dulu, ataupun kalau ada orang yang suruh aku buat PC, memang aku suggest Intel. Memang kawan-kawan yang nak buat PC pun, yang suruh aku buat PC pun, memang aku akan suggest Intel. Sebab memang aku fan tegar Intel lah. Aku AMD aku kurang, memang aku tak berapa suka lah AMD ni. Daripada dulu, zaman sekolah dulu lagi, dia punya CPU ataupun untuk dia punya processor, yang ni memang aku fikir lama gila nak ambil ke tak nak. Sebabnya aku memang bukan fan AMD. So at last guys, aku ambil AMD juga. So ni adalah first setup PC aku menggunakan AMD. Namanya AMD Ryzen 5 5600G. Dia cakap yang ni paling yang series latest jugalah untuk aku beli. So, okay, untuk awal tu dia janji nak bagi Patriot. Dia punya ni lah, dia punya package tu dia tulis Patriot punya RAM 8GB dengan 3200. Jadi hari dia pasang tu, dia call aku, dia cakap Patriot tu habis stok dan dia bagi yang version yang jenama lain, iaitu V-Color ni. Ni V-Color, dia bagi V-Color, RAM V-Color ni V-Color Prism RGB dia kata. Sama juga 8GB 3200, satu keping. Dia bukan jenis yang dual tu. Yang ni yang satu keping. Jadi satu keping. Jadi dia bagi 2 keping lah macam ni. RAM dia. Dia bagi macam ni. So aku cakap tak apalah, aku pun bukan tahu sangat pasal DDR4 ke apa ni, aku tak tahu sangat pasal RAM ni. Sebab aku memang dah tinggal lama sangat adik berkaitan dengan PC-PC ni. Kalau aku nak beli, aku tanya member-member dulu lah yang ikut trend PC sekarang. Aku memang tak ikut langsung trend PC sekarang. So aku akan cerita pula dengan korang pasal casing yang dia bagi. Casing ni memang mula-mula tu aku memang rasa tak puas hati lah nak beli. Aku rasa tak puas hati lah dia buat package dengan casing ni. Tapi bila tengok balik rasa macam okey lah.
Jadi aku minta tukar, memang tak bagi nak tukar sebab dia kata tu dah package dia. So aku decide redor je dan guna je lah PC tu sebab design dekat luar dia memang cantik lah design PC ni. Design dia punya casing ni, case ni, dia punya case ni memang cantik. Dia punya casing ni memang cantik lah. Dia punya design kat luar tapi dekat dalam tu berserabut sikit sebab dia ada masalah dekat mana? Iaitu dekat dia punya PSU dia menegak macam ni. Bukannya standard PSU menidur lah, dia menegak. Bukan standard letak PSU, dia menegak macam tu. Pelik lah, nampak pelik sikit kalau bagi aku. Jadi nama casing tu adalah Regintech entah apa, Regintech dah Tethys. Okey, Regintech Tethys guys. Nama punya casing tu, nama model dia adalah Tethys. Regintech Tethys. Jadi dia ada dua color rasanya. Warna apa warna silver dan warna hitam. So aku ambil warna hitam. Memang aku tak minat langsung warna selain hitam. Jadi aku ambil hitam. Okay guys, so aku akan test sekarang dekat ni. Untuk komputer ni kita akan test lah. Butang ni dia punya PC. Tak tahu korang nampak tak. Aku pasang lampu lah untuk tekan sikit. Tekan tak? Okay, tekan sikit. Okay, ni lah dia punya PC. Aku punya ni lah setup PC aku yang baru ni. So dia ada lubang tani dan yang kecil gila guys. Kecil je. Dia tak tinggi pun. Macam mini ITX tapi dia adalah ATX. Dia cakap ini ATX. ATX punya casing. Casing ke casing orang panggil? Casing. Aku panggil casing je. Okay, dia ada logo dia kat sini. Regintech. Okay, ada logo Regintech. Dan ni adalah butang test. Dia pakai temper gelas kiri kanan. Ni temper. Ni temper. So nak rasmi macam mana ni? Kita rasmi koyak dulu. Oh tak boleh. Lekat ni. Okay. Okay. Koyak. Koyak. Uish. Bodoh lah dia punya koyak. Sebab ada skru. Okay. Nampak lagi. Ni satu lagi. Ni pun sama. Temper kot kak. Rasmi dulu kita rasmi. Okay. So alah, aduh ni sebab dia pakai skru guys. So tak okey sikit. So masa dinantikan kita akan rasmi dulu. Okay, kita akan test dulu guys macam mana. Okay, itu dia punya PC guys. Dia ada lampu ya. Tengoklah kat dalam tu RGB katanya, V-flash. Kalau aku tak suka sangat ni jenis color-color banyak yang naik dekat muka serabut time buat kerja. So tu adalah dia punya fan. Untuk casing ni fan dia bagi satu je. Ni fan keluar. Ni yang aku cakap dekat korang. Sekejap aku ambil lampu. Lampu gue di mana? Lampu. Apa Sekejap. Okay. Sekejap ambil lampu ni. Tak suluh. Korang tak nampak. Okay. Tu kalau korang nampak kat dalam. Okay. Tu adalah dia punya PSU yang aku cakap order tu. Dia set up macam ni guys. Tengok tu. Dia punya PSU menegak macam ni. Tapi nasib baiklah dia ada alternatif untuk yang ni. Itu dia keluar daripada sini dan keluar dekat atas tu. Nampak? Maksudnya dia ada kabel sambung dan keluar dekat situ. Dia punya PSU aku pun tak tahulah apa jenis design. Tapi okey lah, tak besar sangat dan kecil, mudah nak bawa pergi mana-mana. Tapi masalah dia ni lah, temper dua-dua belah. Non-stop fan yang daripada dia punya CPU, iaitu daripada AMD lah. Stop fan asal. Sebabnya aku jarang pakai fan besar-besar ni, serabut. Yang jenis radiator tu aku tak nak pakai dulu. Awal aku tak nak cari lagi sebabnya aku tak tahu apa pasal benda tu. Tengok orang je pakai, aku tak pernah pakai. Yang liquid tu memang aku reject awal-awal. Aku akan pakai yang macam ni je. So
Tengok kat sini. Dia punya slot letak hard disk memang tak ada. Dia letak ni macam ni je. Korang boleh letak dekat bawah ni untuk korang punya hard disk. Hard disk standard yang besar 3.5 tu, dan dekat sini sebiji. Entahlah kau nampak tak? Sekejap aku tunjuk. Okey, tu. Kita tengok tepi tu. Ada satu slot untuk letak hard disk dekat ni. Tengok nampak tak? Sekejap. Okey ni, dia punya tempat tu ada skru tu, biji tu. Situ korang boleh letak hard disk korang. Memang pelik dia punya ni. Dan dia punya PSU ni bukan jenis modeler. Dia PSU biasa, bukan modeler punya lah. Dia keluar sekaligus macam tu. Tapi tak tahulah aku boleh selit ke tak boleh selit aku punya hard disk nanti. Sebab nampak berserabut dia punya ni. So aku akan masukkan aku punya graphic card kat situ lah, GPU nanti. Aku akan masuk CPU ni, aku tak set up apa lagi. Itu juga nak bagi tahu dengan korang pasal PC ni. So aku dah buka dah ni. So dah buka. Dan kita check lah. Mula kita akan check dekat, kalau aku biasa aku check sini lah. Kat ni standard orang lama check orang baru tak tahu lah. Kita check DX. Okay, yes, kita pergi kat sini. Kita punya DX. Okay, tengok spek dia kat sini lah. Nampak dah ni. Okay, jauh sikit. Okay, dia spek dia Windows 10 Pro, sistem verbik entah lah, AMD 5600G, RAM Nebula. Okay, 16 GB. Dia kata 12 CPU entah lah, 3.9 GHz. Aku pun tak tahu speed dia apa, aku beli sebab baru je. Sebab dia version generasi baru je, dan Ryzen 5. Aku rasa okey lah aku ambil ni. Sebabnya ingat mula-mula nak ambil Intel, tapi rasa nak cuba AMD. Sebab dah lama sangat pakai Intel, kita cubalah. So dia ni dia punya display lah. Dia pakai AMD Radeon Graphic Processor. Dia pakai tu lah. Processor ni yang asal dia punya lah, AMD Radeon. Tak apalah, yang dalam CPU tu lah. So kita pergi dekat ni lah. Dekat aku punya, aku cakap pasal window pre-activate tu. So ni window pre-activate. Okay, tu lah, window is not activate. Tak apa, kalau window ni kita boleh beli dekat Shopee, harga RM5, RM2 pun ada. Korang boleh beli kat Shopee. Key dia murah je. So lah, maknanya ni ada masalah juga ni aku rasa. Sebab dia punya aku tak tahu kenapa jadi macam ni. Sebab window tak activate kot. Dia pakai 16GB, 13.9 GB usable. Ni rasa macam pelik juga lah. Tak tahu kenapa. Ni first time aku tengok. Mungkin sebab pakai AMD. Kalau pakai Windows dulu, Windows 7 tu kena tekan tepi tu. Sekarang ni pakai Windows 10 tapi keluar macam ni. Tak tahu kenapa. Tak tahu. Kalau korang yang tengok video ni, tolong komen dekat bawah lah kalau korang tahu apa masalah. Dia jadi 13.9GB usable ni. So aku tak tahu. So nanti kalau korang tahu, korang tolong komen lah kat bawah. Nanti aku nak activate semua window. Nanti aku nak masuk semua barang-barang. Hard disk aku semua nak masuk kat sini lah. Di semua nanti nak masuk kat sini. Tak tahulah okey tak okey. So guys, tu je lah aku nak share dengan korang. Nanti aku dah test semua, dah masukkan aku punya graphic card semua. Nanti aku akan share pula dengan korang lah pasal. Dan untuk next video aku akan review dengan korang ni Fanatec punya fan. Aku beli memang untuk dia. Dah beli memang khas untuk masuk kat situ lah. Aku order sekali tapi dengan kedai lain lah. Yang ni sebab harga dia dalam murah je. So aku nak set up semua, masukkan aku punya hard disk dengan, sebab situ ada banyak storage lah. Aku dekat PC lama tu banyak file-file lama. So aku kena masukkan dekat sini. Dan untuk graphic card pun sama, aku akan masuk kat situ lah. Nanti situ tak pakai graphic card lah. Nanti sebab situ pakai Intel, tak ada graphic card pun tak apa. So walaupun Intel lama, 3 gen, tapi PC tu masih power. Kalau nak main GTA ke, nak main game power tu, aku rasa masih okey lah kalau nak main low setting. Sebabnya kalau nak bagi bagus, cari graphic card yang murah-murah tu, letak kat situ yang 1GB pun dah cukup dah. Kalau untuk PC tu memang aku takkan jual. Sebab kalau jual pun dapat berapa sen je. Dengan spek macam tu berapa sen je guys dapat. So aku rasa so korang boleh check lah aku punya PC spec ni, dan sekali dengan link tempat korang nak beli lah. So guys, aku rasa setakat ni lah video ni. Dan
Terima kasih kepada korang yang dah subscribe ke channel ni, dan kepada korang yang belum subscribe, boleh tekan subscribe kat bawah dan tekan butang loceng lah untuk dapatkan notifikasi untuk video-video akan datang. So kita akan jumpa lagi dalam next video. So guys, jangan lupa support Bayas. Assalamualaikum, bye bye.